Okey okey, alhamdulillah dapat lagi kita bertemu pada hari ini untuk mengikuti uh, modul yang seterusnya dalam kursus keusahawanan pelajar IPT ini. Jadi kita sudah sampai kepada modul yang ketujuh ya. Modul yang ketujuh dan hanya tinggal satu lagi modul sebelum kursus ini berakhir dari aspek teori lah ya. Okey. Jadi minggu lepas saya telah menjelaskan ya dalam modul yang ke-6 tentang penyakit ya, penyakit-penyakit yang biasa, yang common dalam penanaman cendawan ni. Ya. Jadi kita dah tengok macam mana kesan penyakit tersebut terhadap cendawan ya. Jadi pada minggu ni ya, jadi bila dah kita tahu macam mana nak menghadapi masalah penyakit ni dan kita assume kita akan dapat cendawan yang elok cendawan yang elok, yang sihat. Jadi macam mana kita nak proses tuaian proses menuai, harvest those mushrooms and macam mana lepas kita tuai tu kita nak jaga macam mana sebelum cendawan tu pergi ke pasaran ataupun sebelum digunakan ya. Jadi hari ni banyak objektif hari ni, walaupun sebenarnya modul ni tak panjang modul ni tak panjang tapi objektif sampai 5 Okey, kredit kepada Dr. Nur Hashirah dan Dr. Farah Faikah yang menyediakan slide ni. Okey, objektifnya pertama kita nak tahu bila masa yang sesuai nak petik cendawan tu. Ya. Kan kita takut kita terpetik terlalu muda ataupun petik terlalu matang. Ya. Okey, itu first. Kena tahu. Kemudian kita kena tahu juga apa ciri-ciri cendawan yang berkualiti untuk dituai tu. Ya. Okey, nak petik itu of course lah kita nak petik cendawan yang elok kan. Sebenarnya bila cendawan keluar ni dia elok tak elok semua kena petik. Ya. Semua kena ambil. Dia elok ataupun tak elok. Cuma kita kena sort. Kena sisih-sisihkan yang mana elok, yang mana tak elok. Itu yang kita kena tahu ciri-ciri cendawan yang elok ataupun yang berkualiti. Okey. Kemudian mengetahui teknik serta peralatan yang perlu digunakan untuk menuai cendawan. Ya, jadi macam mana teknik untuk petik cendawan tu. Ya. Setiap komoditi tu dia ada cara dia yang tersendiri ya. Dan apa dia peralatan yang kita perlu guna kan. And then mengetahui kaedah yang betul untuk pembungkusan dan penyimpanan cendawan bagi menjamin kualiti cendawan untuk dipasarkan. Ya, macam mana kita nak bungkus tu kontainer yang macam mana yang sesuai. And then last sekali mengenal pasti ciri cendawan yang rosak semasa penyimpanan. Ya, jadi cendawan yang rosak semasa penanaman tu dah belajar, dah tahu macam mana, saya dah jelaskan last week. Jadi semasa penyimpanan tu, masa penyimpanan pun kita kena tahu mana cendawan yang rosak supaya kita tak teruskan pergi pasarkan cendawan yang rosak tu ya. Jadi itu perkara yang peserta semua kena tahu untuk hari ini. Dan ini pentinglah sebab last kali finally from this cultivation what we expect is to get a good mushroom, right? Kita nak dapat mushroom yang elok. Itulah yang kita punya aim dalam penanaman cendawan ni. Ya. Okey. First kali kita pergi ciri-ciri cendawan yang berkualiti. Cendawan yang berkualiti Okey. Untuk cendawan dia of course lah dia ikut jenis cendawan yang kita tanam kan. Okey, sekarang ni saya sedang explain tentang cendawan tiram. Cendawan tiram ni ada berbagai-bagai warna
Ya. Okey. Jadi bila kata cendawan tu berkualiti, dia kena menyerlahkan warna cendawan tersebut lah. Ya. Kalau kita kelabu, kelabu lah. Kalau putih, putih lah. Kalau kuning, kuning lah. Ya. Itu maknanya cendawan tu yang kita expect bila kita tanam. Ya. Tak mau nanti bila kita tanam kelabu, keluar putih. Ataupun tanam putih, keluar kelabu. Jadi kita tak dapat hasil yang kita nak lah. Okey. Macam saya katakan, dalam fasa benih tu, semua sama aja. Ya. Semua benih cendawan sama aja, warna putih. Ya. Okey, ciri-ciri dia berwarna kelabu dan bentuk payung yang mekar. Okey, kalau kata cendawan tiram ni dia bentuk macam kipas lah macam kipas. Payung. Okey, sorry. Payung lah cendawan tiram. Ada yang kata macam tiram. Actually dia bentuk dia tu seperti yang telah diketahui lah. Kalau tengok bentuk yang kat sini pun nampak juga kalau kata macam payung pun kan. Jadi kelopak melebar dan nipis. Dia tak adalah bergulung ke. Dia kelopak dia tu terhampar. Terhampar, tidak bergulung. Pasal kelopak adalah kecil dengan lekuk ketara kelihatan pada mukaan atasnya. Mempunyai insang yang warna putih, mana jarak yang insangnya lebih ketara. Jadi di bahagian bawah cendawan tu, bawah payung ke, bawah topi ke, cap ke, dia ada insang. Jadi insang dia warna putih. Kalau kata insang tu berwarna kekuningan, itu menunjukkan yang cendawan tu sedikit kering. Jadi dia patut putih je warna dia. Tepi kelilingnya belum menjadi berombak-ombak dan pecah. Dia intact, dia tak pecah. Sebab cendawan bila kata dia dah matang, jadi dia punya kelopak dia ni nipis. Especially di bahagian hujung ni nipis. Jadi dia mudah pecah. Jadi kalau kata dia pecah tu maknanya dia dah matang sangat. Matang sangat. Jadi tak berapa cantik lah. Dan kualiti masa masak pun tak dah kurang lah dia punya ni sedap ni tu. Saiz cendawan dalam 3 jari. Ini depends lah dia depends saiz ni. Of course lah kalau cendawan dia ada sebenarnya standard dia kalau yang dikeluarkan oleh farmer tentang suppose saiz tu kena besar mana. 3 jari ni saiz yang standard bagi cendawan yang grade A lah. Yang grade A bagi farmer. Okey. Basically macam ni lah dia punya karakteristik untuk cawan yang cendawan yang ni. Okey. Saya tengok, saya tunjukkan cendawan-cendawan yang tidak berapa normal. Itu yang tidak appearance yang tak sepatutnya. Ini foto-foto yang saya ambil sepanjang penanaman sepanjang mana self experience lah Okey, di sini ni nampak ini adalah insang insang dia. Dia keadaan dia macam ni sebab dia bergulung. Dia punya tepi dia tu bergulung ke atas. Sehingga menampakkan insang. Kenapa jadi macam ni awak akan kadang-kadang awak akan nampak tapi tak banyak lah ini disebabkan tak adalah yang firm punya ni lah kata kenapa jadi macam ni. Tapi daripada experience mungkin telah kelembapan yang terlalu tinggi. Kelembapan yang terlalu tinggi menyebabkan dia bergulung ke dalam. Ini pula nampak dah tak nampak bentuk macam payung tak nampak langsung. Dia berkerekot. Susah nak identify. Kadang-kadang mungkin disebabkan oleh
bungkah ni telah dijangkiti oleh penyakit. Maybe dia telah dijangkiti oleh penyakit. Jadi dia mengeluarkan cendawan yang begini. Selalunya first harvest tu dia memang bentuk dia tak cantik cendawan ni untuk first harvest. Yang ini pula bila humidity terlalu tinggi, nampak basah, dia absorb. Bila absorb terlalu high, absorb banyak air, jadi dia brittle. Tisu dia tu mudah pecah. Ini memang orang kata total loss lah. Kalau cendawan yang macam ni memang ambil buang lah. Tapi yang first tu yang saya explain tadi ni, ini masih boleh dipakai, boleh guna makan. Masih boleh dimakan. Cuma appearance dia saja yang nampak tak normal. Okey. Yang dua bawah ni nampak dry. Ini dry lah. Actually dia masih at the young stage. Jadi kebetulan masa dia dalam keadaan ni mungkin panas. Dia panas, so dia kering. Dan dia tak akan berkembang lagi walaupun tiba-tiba je humidity jadi rendah. Dia tak akan berkembang. Samalah ini yang telah dipetik yang memang dry, nampak kekuningan especially di bahagian insang dan di bawah di pangkal stem ataupun batang di pangkal batang. Okey. Cendawan yang kering ni dia sebenarnya boleh dimakan, masih boleh dimakan. Dia seumpamanya macam kita keringkan cendawan untuk preserve lah, untuk long term preservation. Nampak memang tak cantik, memang tak cantik. Tapi kalau awak rendam dalam air dalam 3 ke 5 saat ni, dia akan ni balik, dia akan kembang balik. Jadi boleh makan. Cuma kalau nak dipasarkan tu dalam keadaan macam ni, mungkin orang tak belilah. Tapi untuk kita penanam ni, untuk guna sendiri boleh. Dan kalau untuk nak turn into produk-produk yang lain, cara-cara yang macam ni boleh digunakan untuk tukarkan kepada produk-produk macam serunding ke, rendang ke, boleh. Masih boleh digunakan pakai. Okey, ini pun samalah, ini pun kering jugalah. Kering. Okey, yang ini yang kiri ni. Yang kiri ni nampak batang dia, batang panjang, kepala kecil. Ini disebabkan oleh mungkin masa tu keadaan terlalu padat. Kita suspect je lah karbon dioksida pun tinggi. Jadi bila karbon dioksida tinggi, dia akan mengeluarkan batang yang panjang dan cap yang tak nak berkembang. Cap yang tak mahu berkembang. Keadaan macam ni kalau kita letak bongkah-bongkah terlalu padat lah, dia akan jadi macam ni dan kurang aliran udara. Okey. Ini okey, but kalau tengok di bawah bahagian insang tu berjuntai-juntai ni ini adalah spore. Spora yang dikeluarkan oleh cendawan ni. Cendawan memang mengeluarkan spora. Spora ni adalah ejen pembiakan bagi cendawan. Ini yang kalau kata masuk kalau tanam cendawan bagi yang tak tahan, yang ada masalah alahan asma ke, kena berhati-hati, kena pakai pelitup muka. Sebab orang yang asma ni memang akan terkesan lah dengan spore ni. Keadaannya jadi macam ni bila dia releasekan spore, maybe at that time the humidity is too low. Jadi spore tu dia tak berterbangan. Biasanya spore ni bila dia release, dia akan berterbangan dalam rumah cendawan. Jadi bila awak masuk rumah cendawan pagi-pagi tu, awak akan nampak sedikit keputih-putihan. Macam nak kabus, tak kabus tu.
Itu disebabkan oleh spor yang dirilis lah. Ya. Tapi bila kata selepas hujan, jadi kelembapan sangat rendah, jadi dia akan macam dia absorb kelembapan tu, dia melekat di antara satu sama lain dan menyebabkan juntayan macam ni. Ya. Tapi ini pun ikut spesies cendawan juga ya. Ada spesies yang tak macam ni. Ada spesies yang tak berlaku sedemikian. Kalau cendawan macam ni just buang sapu je dia punya spora dan boleh dipetik macam biasa boleh makan. Nak makan spora-spora tu pun boleh. Actually orang makan cendawan pun memang makan dengan spora-spora dia pun. Ya. Tak semua spora tu dibebaskan. Ya. Jadi tak ada masalah, jangan takut, tak ada nak tumbuhnya dalam perut pun kalau makan spora tu. Okey. Ya ini yang kita nak, cendawan yang kita nak. Itu pun kalau tengok kat sini ni ini dalam satu flush ataupun satu jambak ni. Yang macam ni okey. Kita katakan saya katakan tadi tepi yang tidak berombak. Ini ada yang dah berombak sebab dia masa pengeluaran pinhead tu, masa pinhead tu dihasilkan tu tak sama. Ada yang keluar dulu, ada yang keluar kemudian. Jadi yang dah berombak ni yang keluar dahululah. Yang keluar kemudian dia punya tepi dia masih cantik, bulat rata. Inilah yang paling sedap yang paling sedap kalau petik makan. Ya. Banding kalau kata dah berombak ni dia dah nipis dah kat sini kat ujung-ujung ni dia nipis. Itu yang sebabnya dia jadi ombak dan mudah pecah kat tepi ni. Okey, ni insang ini cendawan yang cantik nampak insang dia tersusun Okey, katanya kalau kata dah matang sangat insang tu dia akan jarak di antara satu sama lain, menunjukkan cendawan ni dah matang sangat. Okey, ya. Ini ciri-ciri cendawan yang nampak sepanjang penanaman. Okey. Jadi kita tengok masa bila nak petik ni. Ketika mana nak petik cendawan. Ya. So, kita tengok kitaran cendawan ni dulu Okey. 3 hingga 4 minggu mesila memenuhi bongkah. Penutup bongkah mula dibuka. Okey, ini saya dah bila mana kita meletak benih cendawan dia akan ambil masa 3 hingga minggu untuk benih itu tumbuh memenuhi bongkah cendawan. Jadi awak akan lihat bongkah berwarna putih secara keseluruhannya. Ini kita ready dan transfer ke rumah cendawan. Okey, selepas kita bawa ke rumah cendawan, kalau kata rumah cendawan tu condition dia memang sangat kondusif humidity rendah, suhu pun sorry, humidity tinggi. Saya ada silap cakap sikit tadi, humidity tinggi yang cendawan bergulung tu humidity tinggi. Tersilap. Kalau humidity tinggi, suhu rendah, itu keadaan yang kondusif untuk tanam cendawan. Jadi kita akan lihat pinhead akan mula keluar. Pinhead akan mula keluar daripada opening the back opening. Okey. Lepas tu kemudian ialah dalam tempoh hari pertama dia keluar pinhead sehinggalah hari ketiga, hari keempat. Dia depend jugalah kalau memanglah selalunya hari ketiga tu dah boleh petik cendawan dah elok matang elok dah.
Okey, untuk sampai ke saiz 3 jari tu. Kemudian bila kita petik, 7 hari kemudian, ya, baru pin head yang baru akan keluar semula. Ya. 7 hari selepas tu. 7 ke 10 hari lah dia akan keluar Okey. Oh, sorry. Saya explain tak ikut numbering. Sorry. Start all over again. Okay, right? Okay. Sorry. Start balik. Okay. Okay, 3 ke 4 minggu. Jadi, mycelium akan memenuhi bongkah. Ya. Jadi, bongkah dibawa ke rumah cendawan dan dibuka penutup. Okey, 2 ke 4 hari sembuh air pada bongkah untuk tingkatkan kelembapan. Sembuh air, I mean pada sekitaran bongkah lah ya. Okey, ada dalam rumah cendawan untuk meningkatkan kelembapan dan tunas akan keluar. Okey, yang ketiga, third one, tunas akan membesar antara 4 ke 5 hari. Ya. Okey, tunas akan besar. Okey, dan boleh dituai. Yang keempat, selepas tuai ada 2 pilihan. Ya, sama ada nak buka penutup atau tutup. Ya. Dia bergantung bagi setengah pengusaha cendawan, dia nak kontrol penghasilan cendawan. Ya. Misal kata dia tanam banyak bongkah, tapi setiap hari dia nak dalam katalah dia tanam 20,000 bongkah. Setiap hari dia expect dia akan dapat 100 kilo. Dia nak 100 kilo sahaja cendawan. Tak mahu lebih. Sebab kalau lebih daripada 100 kilo, dia mungkin akan menghadapi masalah untuk market. Jadi, kita boleh, penanam boleh ada pilihan untuk penutup. Ya. Tutup opening tu. Mulut bongkah tu. Okay. Tapi kebanyakannya biar je lah dengan 20,000, 50,000 bongkah. Mana laratnya nak tutup Okey. Kemudian sekiranya penutup ditutup, buka semula selepas 7 hari. Buka semula selepas 7 hari untuk induce pinhead yang baru. Dawa akan mengeluarkan hasil sehingga 6 kali kitaran 6 kali kitaran, 6 kali. Boleh je biar dia keluar je 7 kali, 8 kali. Saya pernah tunggu sehingga 11 kali. Tapi yelah sekali tu besar dia punya cap tu, payung tu sebesar shilling 20 sen je. Jadi not economical. Tak ekonomi nak tunggu sampai 7-8 kitaran dengan cendawan yang kecil. Kalau tanam kat rumah sendiri tak apalah. Tunggulah sampai dia tak larat nak keluar dah cendawan tu. Kalau untuk makan sendiri. Tapi kalau untuk pasaran, kita kena kontrol saiz cendawan tu. Sebab nanti takut customer lari. Kalau kita membekalkan cendawan yang tidak berkualiti. Yang seperti saiz yang diharapkan. Sebab of course lah ada ramai yang suka saiz besar. Tapi actually kan saiz besar sangat pun cendawan ni dia boleh besar sehingga tapak tangan saya ni. Sehingga tapak tangan saya ni boleh. Tapi penjual runcit dia tak suka. Dia orang tak suka saiz terlalu besar. Jadi dia orang suka saiz yang macam kita 3 jari tu kan. 3 jari tu just nice lah. Sebab senang dia orang kalau nak repack nak repack saiz yang tak terlalu besar. Okay. Time to harvest. Masa yang sesuai untuk menuai cendawan. So you all dah tahu dah mana cendawan yang tak berapa elok, mana yang rosak.
mana yang kering. Ya, nampak tadi tak beberapa kategori. Yang basah lembap sangat consider rosak. Itu petik, buang. Kemudian ada yang kering. Yang kering masih boleh diguna. Kalau nak lah. Kalau nak lah. Masih boleh diguna pakai. Kalau boleh buat produk giliran. Kemudian yang elok. Yang memang untuk dipasarkan. Yang boleh dipasarkan terus secara segar. Okey. Masa yang sesuai ni penting untuk mengekalkan kesegaran cendawan untuk dibungkus. Jadi cendawan pun akan lebih segar pada jangka masa yang lama. Maknanya dia preserve rasa tu, masih preserve rasa cendawan, dan kita mempunyai masa yang lama yang mencukupi untuk bungkus. Jadi masa yang sesuai lah pagi. Pagi ni sebab bila mana keadaan masih kelembapan masih tinggi dalam sebelum matahari ni lah terik lah dalam pukul 8 8 ke 9 ke itu sesuai sebab cendawan ni kita tahu dia mengandungi banyak air berapa persen 90% adalah air. Jadi bila mana kita petik, jadi air sangat cepat terrelease. Cepat hilang. Tambahan bila keadaan sekitaran tu panas. Jadi bila keadaan kesekitaran tu masih lagi sejuk, jadi kadar air keluar daripada cendawan tu perlahan. Kadar dia perlahan, jadi kita ada cukup masa untuk petik dan untuk bungkus ataupun untuk bawa ke pemborong atau peruncit. Jadi pagi. Kalau tak sempat pagi, kalau tak sempat pagi, boleh tunggu petang. Bila mana matahari pun dah jadi tak terik. Jadi boleh petang ataupun eloknya malam. Malam cantik. Pagi atau malam. Asalkan masa petik tu jangan suasana sangat panas. Okey. Proses menuai cendawan. Okey, pertama pembungkusan cendawan. Sekejap. Penyediaan peralatan proses menuai. Saya nak tengok ni silat susun nombor ke apa ni? Silat susun nombor kot Terus satu penyediaan peralatan. Peralatan yang diperlukan disediakan terlebih dahulu. Okey, apa alat yang nak perlu sedia ni? Sebenarnya kita alat dia tangan je. Kita petik guna tangan. Okey. Proses dia, pangkal cendawan dipegang. Patut saya bawa bongkah cendawan yang ada cendawan ni, boleh tunjuk on the spot tunjuk macam mana nak petik. Saya lupa. Tak apalah. Ya, you try imagine Try cuba imagine. Pangkal cendawan dipegang. Pangkal tu maknanya batang lah batang. You boleh pegang sampai tangan tersekat dekat tu lah, kat neck ataupun kalau you buang neck tu sampai ke bongkah yang atas lah okay, dipegang dan dipusing berulang kali sehingga tercabut cendawan bersama dengan akar sebenarnya tak payah guna gunting, tak payah guna pisau, guna tangan sebab bila kita gunting pada batang, dia akar tu dia masih tertinggal pada bongkah tu. Jadi tak mau.
kita kena cabut dengan akar-akar dia sekali ya. Supaya tunas yang lain tu mudah untuk tumbuh. Ya. Okey. Okay. Ada jadi keadaan bila kita cabut tu dia terputus. Kadang-kadang batang tu dia lembut sangat. Jadi bila pusing-pusing dia terputus. Bila keadaan macam tu yang tertinggal tu kena tarik. Guna apa? Guna penyepit. Ataupun awak guna sudu ke. Tak digalakkan guna tangan lah. Sebab tangan tu dia dah kita tangan kita ni dah tak berapa bersih. Ini bila awak nak keluarkan, nak korek-korek pula apa akar tu keluar kan. Jadi takut pun terbilit bukah tersebut. Jadi guna belakang sudu, guna penyepit lebih mudah. Belakang sudu dan penyepit tu, tangkai batang sudu dan penyepit tu kena bersih lah rendam dalam air garam ke ataupun dalam Dettol ke okay. Kemudian pengasihan cendawan yang dituai, dibersihkan dan dikelaskan. Macam saya dah cakap tadilah ikut kategori cendawan tu macam mana jadi apa pun cendawan yang keluar tetap kena petik. Bila kata cendawan yang keluar tu tak elok, bila awak ambil nanti insyaAllah lah akan keluar cendawan lain yang elok lah. Jadi kalau tinggal kat situ dia membantukan proses the next next mushroom tu come out. Okey, cendawan dan last cendawan ditimbang dan disusun dengan insan cendawan yang menghadap ke atas. Okey, semua yang sebut nanti ada foto-foto dia dia risau Okey, peralatan itulah lorok semua boleh guna, raga, ambil cantiknya raga. Kemudian apa wheelbarrow ini kalau banyak sangat cendawan tu kenalah bawa wheelbarrow tu nak angkat bakul ni juga susah juga. Okey, ini visually macam mana tengok proses ni Okey, ini cendawan tu itu maksud pegang di pangkal dan dipusing perlahan tu. Jangan rentap. Kalau rentap memang boleh tertinggal terputus batang tu, tertinggal akar dia. Jadi tarik secara perlahan-lahan. Bukan kuat sangat pun akar dia tu. Okey, ini akar. Ini apa sisa habuk kayu. Kita panggil akar lah, senang faham sebenarnya cendawan ni mana lah ada akar. Okey. Ini sisa habuk kayu. Ini consider okey lah ni. Okey. Tapi tak tahu juga. Bila tengok dalam ni, ini nampak sangat ada sisa tertinggal ni. Sebab kalau kata semua keluar, kita akan nampak warna habuk kayu. Warna habuk kayu. Ni warna putih-putih ni memang clearly sisa tertinggal. Jadi macam saya cakap tadi, guna belakang sudu, guna penyepit, tarik. Keluarkan. Okey, kemudian dah petik itu masukkan ke dalam bakul yang bersih. Bakul yang bersih. Okey, then next timbanglah. Timbanglah kalau dah nak start packaging kan. Satu step tertinggal di sini Satu step tertinggal. Bahagian akar ni sebelum kita packaging ni kita kena potong. Kita potong dengan gunting. Tak adalah pergi jual-jual dengan akar-akar ni. Ni nampak tak cantik. Satu habuk kayu ni nanti dia akan nampak macam kotor. Walaupun tak kotor sebenarnya habuk kayu ni, tapi biasalah kan customer kan dia nampak berhabuk cendawan tu, jadi
Nampak tak best. So gunting. So baru timbang. Baru timbang. Dan pack lah. Pack ni kalau awak perasan yang di sini ni bahagian insang bahagian insang di atas. Dia punya cap dia tu di bawah. Ini petua lah, petua Kalau kata nak bungkus cendawan, insang tu di atas, susun sama jangan kelopak ke atas, insang ke bawah, ke atas ni tak sama Dia bagi-bagi sama insang semua ke atas. Jadi betulnya bila insang di atas, spora tak jatuh. Bila spora jatuh ni dia menyebabkan cendawan tu lagi cepat rosak. Itulah, ini tak tahulah, saya pun tak buat kajian sangat, tapi dah diamalkan macam ni Dah lama dah diamalkan, so kita assume betul lah tu. Okey. Okey, bagaimana nak membungkus dan menyimpan cendawan? Tips-tips yang diberikan Okey, ini kalau packaging yang kecil ni, insang menghadap ke atas. Dapat macam ada juga tu bahagian depan tu. Okey. Insang menghadap ke atas. Ini bahagian depan dia, ini bahagian bawah insang dia. So awak ni lah guna stapler, guna sealer Okey. Ada yang packaging dalam polystyrene, dia punya platform dia gunakan polystyrene, kemudian gunakan plastik wrapper. Plastik wrapper. Okey. Boleh juga guna vacuum packaging, vacuum packaging, tapi jarang cendawan tiram ni menggunakan vacuum packaging sebab dia lembut, dia fragile. Vacuum packaging ni kita tengok kalau cendawan yang jenis yang keras sikit, king oyster, abalone, dia gunakan vacuum packaging. Dan itu pun memang jenis lama. Maknanya berbaloi lah guna vacuum packaging sebab cendawan macam tu cendawan yang tahan lama, mungkin sampai berbulan-bulan. Tapi tiram ni, kalau pack macam ni, simpan dalam peti, dia boleh sampai 2 minggu 2 minggu. Appearance dia nampak cantik lagi dalam 2 minggu, letak peti bahagian chiller tu. Tapi mungkin dia punya bau, dia dah mula mengeluarkan bau amonia. Amonia dah dibebaskan bau macam ada hancing-hancing sikit tu. Okay. Jadi bestnya dah petik masuk peti tu 3-4 days lah 3-4 days. Jadi dia punya flavor dia pun tak deteriorate lagi kalau kata 5 hari ke atas tu dia nampak dah rasa dah kurang, walaupun rupa masih lagi cantik. Okey, kalau kata apa nak bagi dekat pasar malam tu, dia orang makan masuk je yang plastik besar. Tapi selalu kita the most pun 1 kilo. Sebab kalau banyak sangat kita letak yang bawah tu dia akan crush. Dia akan rosak. Sebab kan dia lembut kan, soft kan. Jadi by 1 kilo lah. Jadi cendawan yang di bawah tu tidak rosak. Okey, simpan dalam peti sejuk macam saya kata. Ada yang cakap dia masuk peti sejuk sampai 2 minggu, terlupa nak masak, terlupa nak tengok, tapi masih okey lagi. Kalau kat luar, a day pun dah dia dah hilang dah dia punya segah tu dah hilang dah, lebih dari pagi sampai petang dalam ni Tapi kalau dalam aircon sehari semalam, 2 hari still okey dalam aircon, provided kena pack dulu, letak dalam aircon. Masih okey
Itu cara nak menyimpan lah ya. Okey, kemudian kita pergi ke kerosakan yang mungkin boleh berlaku dalam tempoh penyimpanan. Ya. Jadi dalam penyimpanan kalau tak disimpan secara elok macam cakap tadi tu, dia ni boleh terjadi juga kerosakan. Ya. Macam kelopak terlalu melengkung, dia akan jadi melengkung, patah. Ini kalau kata tak pack dengan betul lah, jadi expose inside the chiller, dia kering, kering. Patah ni kalau kata, ialah kalau main masuk tak hati-hati, bungkus tak hati-hati boleh jadi patah lah. Kelopak kecut, yang warna, berair kalau kata dia ada jadi condition kita kalau kata dia boleh jadi dia macam mana dia evaporate and then dia absorb balik air yang dia evaporate tu. Jadi dia akan jadi berair semasa penyimpanan. Dia kadang-kadang jadi macam tu kan, dalam peti ais kan. Tak tahu apa masalah dalam peti ais tu, dia boleh jadi basah. Mungkin penimbunan ais menebal, pembentukan ais yang terlalu tebal. Jadi ais tu boleh mencair kan, dia boleh dari kena cendawan ni dia akan jadi berair lah. Kalau kata tak dibungkus dengan elok lah. Okey, ini kerosakan-kerosakan yang boleh menjadi. Okey, kita bagi latihan sikit boleh? Boleh tak? Nak tanya sikit, faham ke tak faham? Nanti jawab siapa-siapa tolong jawab. Okey. Okey. Ini nak tengok sama ada awak faham tentang tahap kematangan cendawan. Latihan untuk tahu tahap kematangan cendawan. Okey. Dia ada kurang matang, matang atau terlalu matang. 3 jenis tahap kematangan. Okey, yang first. Jika kelopak berwarna kelabu cerah melengkung ke atas dan sedikit pecah, boleh insang menjarak. Ini tahap kematangan yang mana? Siapa boleh jawab? Siapa yang nak jawab? Hello, ada orang tak ada orang ni? Ada ke tak ada? Ada doktor. Okey, okey. Apa nama? Oh, ni tulis. Li Yiji, terlalu matang. Okey, good. Terlalu matang dalam keadaan macam tu. Sebab dia dah melengkung ke atas dan sikit pecah. Okey. Kelopak, jika kelopak berwarna kelabu gelap, bulat dan tebal, dan insang rapat. Yang ni pula. Kelopak kelabu gelap, bulat, tebal, dan insang rapat. Siapa nak jawab? Ada 2 jawapan je lagi. Nak tulis ke, nak apa ke? Nak keluar suara ke? Tak ada yang jawab? Cik Aiman, kurang matang. Ya, betul Aiman? Kurang matang ke? Kalau macam ni?
Ya. Okey, betul. Ya. Apa? Ni kurang matang kalau kata dia masih lagi tebal kurang matang. Jadi jangan petik dia kurang matang, rugi. Ya. Sebab bila matang ni dia ada uh, dia akan lagi berat lagi berat. Jadi bila kita berat, dijual tu dapat untung lebih lah sikit berbanding jual cendawan yang tak matang. Dia actually cendawan yang tak matang ni ada yang kata lah sebenarnya lagi sedap. Lagi sedap bila masak. Tapi kalau pengusaha tak bolehlah jual macam ni, rugilah. Ha. Jadi kalau dah matang, kelopak warna kelabu cerah, berlebar dan rata dan insang menjarak. Ya. Okay. Okay, next. Ada lagi latihan. Ni jawab betul dan salah Ni jawab betul dan salah. Keluar suara lah sikit. Okay. Cendawan boleh dituai sebanyak 3 kali daripada satu bongkah cendawan. 3 kali daripada satu bongkah. Betul atau salah? Mana yang ramai-ramai ni? Nurul Fatin Nabila. Macam kelas pula tanya. Jawab. Betul ke salah? Tiga kali je. Saya lah jawab salah. Dah orang tak mau jawab, saya jawab. Okey, waktu paling sesuai untuk menuai cendawan adalah pada waktu tengah hari. Salah. Salah. Aiman Ya doktor. Aiman je yang rajin jawab Okey, salah lah tengah hari Waktu tu dah panas. Masa terbaik untuk menuai cendawan adalah selepas 4 hingga 5 hari adalah selepas 4-5 hari selepas penutup bongkah dibuka. Bergantung kepada paras pembenihan cendawan dalam bongkah. Bergantung pada paras pembenihan. Soalan ni saya remove lah sebab agak confused sikit. Jadi remove. Okey, mycelium amat sensitif terhadap persekitaran yang terdedah semasa menuai dan semasa pembersihan akar. Is it? Sensitif tak? Mycelium? Menarik soalan ni. Mycelium amat sensitif terhadap persekitaran yang terdedah semasa menuai dan semasa pembersihan akar. Sensitif. Sensitif macam mana tu? Ini apa yang membiarkan slide ni lah buat soalan ni Saya nak jawab pun tak tahu. Dia boleh jadi betul, boleh jadi salah. Sensitif tu adalah aspek bila kita menuai tu kita kata pastikan tangan bersih. Kalau guna penyepit ke sudu untuk keluarkan akar tu pun kena bersih. Sebabnya dia mudah terdedah kepada penyakit. Sensitif lah. Kira betul lah tu soalan ni. Okey. Cendawan mula dipetik. Cendawan mula dipetik selepas cendawan mekar berkembang dan berombak. Saya jawab jugalah. Salah lah. Sebab berombak. Kalau boleh tu kita tak mahu sampai berombak. Masa menuai cendawan pegang semua batang antarik cendawan tersebut dengan kuat. Bagi memastikan semua cendawan dapat dikeluarkan. Salah. Baki akar cendawan perlu dibiarkan untuk mempercepatkan pertumbuhan cendawan pada kitaran seterusnya. Salah. Seronok pula jawab. Akar yang tinggal harus dikorek dalam untuk memastikan semua sisa akar keluar. Ada betul, ada salah. Tak perlulah dalam sangat Kadang untuk keluarkan sisa je lah.
Kemudian proses pengkelasan cendawan yang rosak dan yang berkualiti dilakukan pada suhu panas. Ini ada yang nak jawab? Okey, tak ada juga yang jawab. Salah. Betul. Awak kata betul? Pengkelasan cendawan pada suhu panas, betul ke? Salah. Salah lah. Buat suhu panas tak boleh lah. Okey, ini apa lagi latihan? Banyak latihan Dr. Syirah bagi ni. Hmm. Okey, batang cendawan patah. Nampak ke? Ni kot. Kelopak kecut. Kelopak terlalu melengkung. Kelopak berair. Ini. Tak 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 jelas sangat tak apalah. Okey, ada lagi. Bulatkan keadaan pembungkusan yang berikut. Cendawan disusun dalam plastik dan disimpan pada suhu bilik. Paling baik, sederhana, paling lemah. Okey. Kalau cendawan ni disusun, dia letak dalam plastik, simpan dalam suhu bilik, awak akan perasan nanti kan plastik tu dia akan kembung. Dia cekang. Kenapa? Ni kenapa agaknya? Plastik dia akan jadi cekang kembung dan cekang tu. Segah lah plastik dia kembung. Kalau cendawan tu diletak pada suhu bilik. Sebabnya cendawan tu dia masih lagi merilis karbon dioksida. Masih lagi masih hidup lah agaknya dia menghasilkan karbon dioksida itu sebab plastik jadi kembung. Jadi bila dia berada dalam pada keadaan yang lama, jadi cendawan tu dia berbau. Dia jadi berbau. Nampak perubahan bau pada cendawan tu. Dan nampak juga lah dia sedikit dah kurang segah dia. Yang satunya sebab suhu bilik ni agak tinggi lah. Dia masih membebaskan air dia bisa air. Jadi cara dia cucuk-cucuk lah plastik tu biar karbon dioksida tu keluar Cendawan disusun dalam plastik dan simpan dalam peti sejuk. Okey, paling baiklah. Cendawan disusun dalam plastik dihempas dan dihampagas dan disimpan dalam peti sejuk. Okey, dihampagas tu maksudnya di vacuum. Okey, untuk cendawan tiram ni so far saya tak nampak lagi di pasaran dia dihampagas. Saya cakap tadilah berbanding dengan cendawan macam king oyster ataupun abalone jadi susah nak cakap adakah ianya satu yang paling baik. Dihampagas ni dengan bermaksud kita membuang udara jadi tak ada langsung udara dan tak ada oksigen. Cendawan ni itu saya kata dia masih hidup walaupun dah dipetik jadi dia akan menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida. Jadi bila kita hampagas tak ada sumber karbon oksigen, jadi kita assume tak ada berlaku proses pernafasan. Itu yang menyebabkan bahan-bahan tahan lama lah kalau di vacuum menyebabkan bahannya tahan lama sebab dalam proses lain tak berlaku oksidasi iaitu mana oksigen di persekitaran diguna pakai dan sel akan menjadi rosak, oxidation. Okay, so that's all for today. So dah tamat modul tentang penuaian dan pembungkusan cendawan.
Ya, jadi harap awak semua dapat faham dengan baik ya. Sebab proses ni penting ya. Untuk memastikan dia dah orang tahu dah last stage kan, last stage. Tuai cendawan. Tiba-tiba awak buat sikit kesilapan masa penuaian tu. Jadi usaha awak yang selama ni daripada awal jadi sia-sia lah. Ya? Itu yang pentingnya part ni. Okey, dengan itu saya tamatkan kursus pada hari ini dengan lafaz Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih semua.